Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zati Ya. Zati sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Faizal, sebagai kaunselor di sini. Zati ada tak pernah pergi ataupun join mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah. First time. First time lah untuk join sesi kaunseling ni. Okey, kalau belum pernah tu saya nak maklumkan sedikit kaedah ataupun tata cara dari segi kaunseling lah. So dalam sesi ni semua yang dibincangkan oleh kita adalah kerahsiaan lah, menjadi kerahsiaan. So semua tu saya akan simpan dalam catatan saya lah. Okay, insyaAllah. So dan saya mungkin akan mendengar permasalahan ataupun isu daripada Zati sendiri lah. So kalau Zati dari segi masa pula, okey, itu kita bergantung dalam 40 hingga 60 minit macam tu ke 1 jam lah. Bergantung, depends juga dari segi isu yang kita akan bincangkan. Maksudnya kalau saya boleh selesaikan ataupun Zati kita sama-sama boleh selesaikan, kita selesaikan. Okey, itu dari segi etika masa. Okey, dari segi rahsia tu memang kerahsiaan lah, kita simpan macam saya sebutkan tadi. So kat sini Zati faham? Faham? Okey, memang faham lah dari segi apa yang saya cakapkan tadi. So dekat sini saya nak terangkan sikit apa yang kita bincangkan adalah menjadi rahsia dan saya cuba membantu dan memahami. Kalau Zati dah sedia, ada isu yang Zati nak kongsikan dengan saya, so Zati boleh kongsikan dan luahkan kepada saya supaya kita sama-sama dapat selesaikan isu yang terbuku di hati Zati lah. Okey? Boleh? Boleh. Persilakan. Okey. Macam mana start? Saya sebenarnya datang sini sebabnya tak tahu lah, saya ni tak tahu perasaan apa yang saya rasai sekarang ni, tapi mungkin saya risau kot dengan masalah kesihatan saya. Sebabnya saya boleh rasa lah yang secara fizikalnya saya ni tak sihat, macam tak fit macam tu kan. Walaupun nampak macam kurus je kan, nampak gemuk ke apa, tapi dia boleh rasa yang kita tak fit. Sebabnya saya kalau macam sebelum, sebab saya pernah kena COVID, ni kena positif. Sebelum kena COVID tu pun memang badan saya cepat penat. Macam naik tangga sekejap pun dah penat. Macam tu kan. Lepas tu lepas COVID ni dia double penat. Macam penat dia tu macam penat sangat lah. Macam tu kan. Jadi saya ni macam risau lah dengan kesihatan saya. Tapi saya sendiri pun rasa mungkin salah saya jugalah. Kenapa kesihatan saya ni macam ni. Nampak macam ada kerisauan benda yang boleh memudaratkan. So dari segi COVID tu first time lah kena kan. Maksudnya ada lain-lain isu tak, maksudnya dari segi kesihatan yang boleh memudaratkan penyakit-penyakit lain kalau ada? Kalau penyakit lain saya rasa saya tak adalah sakit lain. Cuma yang tu lah kot. Sebab saya ni adalah beberapa tabiat yang saya sendiri pun rasa macam benda tu tak baik, dan kalau boleh saya nak ubah lah kan. Benda tu. Nampak kat sini macam Zati ni risau lebih dari segi kesihatan tu, kan? So apa yang Zati risaukan dari segi kesihatan tu? Tadi Zati ada maklumkan naik tangga pun penat, sebelum ni memang penat lah. Tapi bila dah lepas kena COVID lagi penat. Yang merisaukan Zati tu apa dia? Risau tu sebab saya ni tak adalah muda dan tak adalah tua sangat. Maksudnya baru umur 25 tahun. Tapi dia dah badan tu dah macam tak umur 25 tahun. Dah macam tak tahulah 40 ke. Maksud badan tu dari segi tenaga lah. Dari segi tenaga, dari segi kekuatan macam saya kena selalu rehat. Macam tu. Lepas buat kerja ski je kena baring dulu, macam tu. Dia macam kita
energy tu tak fuel all day macam tu. Kira macam badan je letih. Jadi ni baru umur 25 tahun macam saya sekarang ni tengah belajar. Tak kerja lagi. Nanti kalau bekerja lagilah perlukan kesihatan tu kan. Maksudnya kalau dah kerja ke, dah berkeluarga ke. So saya macam risau lah kalau masa sekarang ni saya tak jaga dengan baik kesihatan saya ni, nanti bertambah teruk. Macam tu lah. Kalau dari segi penyakit tu tak ada apa-apa lagi. Tapi mungkin kalau saya tak ubah diri saya sekarang ni, penyakit tu mungkin ada. Tak tahulah. Yang dari segi nak ubah tu, apa yang Cik Zati nak ubah tu? Nak ubah tu saya rasa ada dua benda lah yang saya rasa tabiat yang buruk. Sebabnya saya ni sebenarnya tak makan banyak pun. Macam nasi tu Bila tengok badan pun tak oh kan. macam macam nak kata, kalau macam makan tu sehari makan nasi sekali je. Macam tu. Tapi dia punya isu dia adalah saya ni jenis suka makan pada waktu malam. Waktu malam, maksudnya pukul 11 tu saya lapar, macam tu kan. Dan time tu saya nak makan nasi. Saya makan benda-benda yang tak sihat lah, macam Maggi ke, benda-benda macam tu yang instant ni kan. So satu dah makan malam, lepas tu makan benda tak sihat pula. Jadi benda tu tak baik, bagi saya tak baik lah. Lepas tu yang kedua, saya ni kurang bersenam. Memang kalau bersenam tu tak buat lah. Kalau nak buat pun tak konsisten pun. Macam tu. Tak buat, maksudnya tak pernah buat ke ataupun buat sikit-sikit? Macam tu. Dulu pernah ada rasa nak buat tu kan. Macam nak konsisten, tapi tak, dia macam adalah sebulan sekali tu pun. Senaman tu kan saya macam jalan je, berjalan. Rumah saya dulu kat Bendang, kat Sawah Padi. Jadi jalan kat Sawah Padi tu lah petang-petang. Tapi yang time tu je lah. Sekarang dah tak buat apa dah. Datang ke sini tu tak buat apa lah. Sebab time tu kan tengah cuti kan. So kita ada masa. Kan sekarang ni kita ada kelas apa semua kan. Boleh je sebenarnya nak bangun awal pagi tu kan. Tapi itulah. Tak terbuat. Okay. So kalau dilihat sini memang Cik Zati ni risaukan dari segi kesihatan dan apa nama ni, tabiat buruk tu. So setakat yang kerisauan tu, ada tak tindakan yang dah dibuat dalam masa terdekat ni lah Tindakan saya untuk mengatasi isu yang Cik Zati macam bagi tahu tadi lah. sebelum ni saya adalah letak macam target kan. Target tak nak makan malam, nak cuba macam seminggu tu adalah hari-harinya nak ni. Tapi dia tak konsisten, so dia tak menjadi. Jadi kawan saya suggest untuk saya datang jumpa kaunselor supaya bila kita jumpa kaunselor boleh bantukan susun macam matlamat kita, planning kita untuk capai goals tu kan. Jadi ataupun nak ubah tabiat tu. Macam tu lah. Dan tu juga kot tindakan yang saya buat. Kalau yang dikatakan Cik Zati nak ubah tu, apa yang Cik Zati nak ubah? Tabiat buruk tersebut lah. Yang tadi tu lah, yang makan malam. Lepas tu nak tambah mungkin senaman tu lah. Okay. So kalau kata nak ubah tu, InsyaAllah kita cuba satu kaedah yang ada di yang boleh saya ketengahkan. Sebelum kita teruskan dengan sesi yang berikutnya, saya nak minta Cik Zati isi borang ni untuk saya tengok tahap apa nama ni, Cik Zati punya perubahan tersebut. So ni minta Cik Zati isi Okay. Ini saya bagi tempoh dalam 5 minit macam tu. Okay. Boleh jawab seikhlas hati lah. Sebab nak tengok dari segi tahap Cik Zati tu, nanti saya akan huraikan dekat situ.
boleh jadi. Boleh. Dah. Okay. So saya kirakan dulu dari segi skor yang Cik Tati dapat. Okay. Jadi kat sini saya tengok skor yang Cik Tati dapat di tahap pertimbangan lah. Maksudnya memang ada ke arah untuk motivasi tu agak tinggi untuk membuatkan perubahan. Boleh tak kita setkan ataupun tetapkan matlamat sesi ni sebegini? Maksudnya apa nama ni, matlamat yang Cik Tati nakkan dalam sesi ni adalah untuk berubah dari segi tidak makan malam dan untuk melakukan aktiviti senaman lah untuk sihat tubuh badan. Dari segi feedback yang Cik Tati bagi tadi itu berkaitan dengan penat apa semua tu. So kerisauan tu adalah dari segi apa nama ni, kesihatan tu kan. So dari segi tahap pula saya tengok dekat sini adalah di tahap pertimbangan. Memang Cik Tati ada keinginan lah untuk dalam proses nak berubah tersebut. So motivasi dia amat tinggi lah. Okay. So boleh kita buat apa nama ni, sesi ni berlangsung untuk Cik Tati tetapkan matlamat tersebut. Boleh. So dari segi apa nama ni, kita nak letakkan perancangan untuk Cik Tati sendiri. So Cik Tati akan tentukan apa perancangan Cik Tati yang Cik Tati nak buat lah. Okay. Permulaannya macam mana untuk tinggalkan, boleh ataupun tidak kurangkan dari segi makan malam tersebut apa semua. Rasa-rasa boleh ke tidak? Boleh, cumanya mungkin perubahan tu dia tak boleh berlaku secara mendadak lah. Okey. Maksudnya sebab macam contoh lah kalau cik cakap suruh saya setiap hari senaman, tak boleh lah macam sebab benda tu mungkin terkejut kan. Masa nak berhenti makan malam tu pun sebab dia makan malam ni dia jadi sebab salah saya lah diri sendiri. Sebab saya ni jenis suka tengok video orang makan. Kalau kat YouTube tu dia ada sekarang ni kan macam banyak lah, macam orang Korea ke makan, orang Inggeris ke kan, dia macam makan. Bila kita tengok dia makan, kita teringin nak makan juga. Macam tu. So sebab salah satu sebab saya tengok video-video yang macam tu, sebab bila tengok orang makan ni dia jadi macam mana, ngantuk. Jadi macam mana orang panggil macam tak tahu ni untuk saya lah. Tengok orang makan macam tu. Dia sebab tak tahulah dia kalau ada perasaan yang membuat-buat untuk makan balik. Dia senang. Lapar. Dia macam mengantuk ada sebentar lapar. Macam tu. So biasa bila malam ni so saya tengok tu macam tu baring-baring kan, tengok video tu kan semua. So bila lepas tu mengantuk tapi tiba-tiba rasa macam tadi nak makan tapi kita tak ada makanan yang elok kan. Dan kita sebenarnya tak boleh makan pun malam walaupun makanan tu elok. Macam buah apa-apa kan, kalau yang tu boleh lah. Tapi macam saya duduk asrama, tak adalah buah-buah ni sebab orang kata apa, tak ada peti ais ke apa kan. So akan cari benda-benda yang instant lah, Maggi apa semua kan. Jadi so nak kata secara kalau kita ikut purata tu lah, seminggu tu berapa kali saya makan tu, boleh kata macam kalau setakat ni lah macam dalam 7 hari tu adalah 5 hari. Setiap pagi, setiap malam. 5 Ha. hari tersebut. Dia kalau tak Maggi dia pergi cari benda lain. Macam tu lah. So dia tapi tak adalah 5 hari turut-turut, adalah sehari ni. Lepas tu macam menyesal kan nak masuk. So esok tak makan lah. Lepas tu ubah hari lain. Macam tu. So benda tu tak baik lah kan. Lepas tu setelah lepas makan tidur. Lepas makan kita
gosok gigi ke apa semua, lepas tu tidur. So memang tak baik lah, sebab kalau ikutkan makanan ni kena cerna dulu kan. Dia ada macam durasi berapa lama kita nak cerna kan. Betul. Macam tu lah. So tidur dalam keadaan yang tak baik macam tu, lepas tu bila kita bangun pun kita akan rasa lah badan kita kan macam lemah macam tu. Itulah. So kalau boleh saya nak kurangkan lah. Macam contoh sekarang ni saya makan puratanya 5 hari kan, 5 hari dalam seminggu. So kalau boleh saya nak kurangkan tu. Lepas tu kalau macam senaman tu setakat ni saya tak pernah buat lagi. Dah berbulan dah tak buat. So mungkin kalau nak start balik tu boleh dalam macam seminggu tu mungkin 2 kali ke. Macam tu lah kot for now lah. Tapi senaman tu pun dia ada juga kan. Macam contoh jogging ke, zumba ke, aerobik ke kan. Itu perancangan yang terdekat lah. Ataupun perancangan tu akan berterusan untuk motivatkan diri Cik Zati lah untuk komitmen dalam perkara tersebut. Mungkin macam awal-awal ni kan macam sikit je baru kan. Macam contoh lah seminggu sekali senaman. Kalau makan tu mungkin kalau 5 hari tu mungkin jadi 3 hari contoh macam tu kan. So mungkin untuk sekarang ni takat tu dulu. Nanti mungkin lepas tu boleh tambah lagi ke sampai dah tak ada dah lah habit tu. Maksudnya nanti mungkin senaman tu akhir nanti mungkin jadi 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Yang makan tu dah sekali tak ada dah. Maksudnya dah memang tak makan malam ke. Macam tu lah. Makan malam tu mula daripada bila? Masa sebelum masuk universiti ada macam tu? Saya nak tahu jugalah kan sebelum ni. Sebab yalah dari segi faktor kesihatan memang kita sekarang ni kena jaga kesihatan. Sebab kita pun start daripada 2020 kita dilanda COVID semua kan. So benda tu faktor penting dalam kehidupan kita tu untuk jaga kesihatan. Dari segi pemakanan pun kita kena jaga. Setengah orang dia risaukan dia gemuk, setengah orang dia risaukan dia kurus, setengah orang dia risaukan dia ada penyakit-penyakit yang lain. Itu kerisauan masing-masing lah. Macam Cik Zati ni kerisauannya terhadap makan malam. Lepas tu yang dan senaman lah, maksudnya kurang senaman. Dan paling risau tu sebabnya yang saya nampak sini penat lah kan. Itu berkait lah benda tu. So motivasi yang ada pada diri Cik Zati sekarang ni, Cik Zati kena lakukan dari segi senaman apa semua tu, kurangkan makan semua tu. So target Cik Zati tu berapa lama untuk buang tabiat tersebut? Ada target tak? Maksudnya mesti ada matlamat kan, matlamat. Sebab kita nak buat sesuatu tu mesti ada matlamat. Tapi saya tak tahu dah berapa lama jangka masa yang perlu diambil untuk totally ubah benda tu. Tapi for now ni mungkin untuk yang first phase ni mungkin dalam 2 minggu ke. Mungkin Cik Zati boleh ambil satu quote, kata-kata daripada saya lah. Sebab kesihatan tu sepanjang hayat. Tapi bagi saya lah, memang kesihatan tu sepanjang hayat. Tapi nak perubahan tu kalau kita cepat sangat, dia mungkin saya dalam sebulan ni boleh hidup dengan baik, kan? Macam maksudnya dengan sihat. Tapi lepas tu dia datang craving tu, dia datang rasa tu, jadi lagi teruk. So saya sebab benda tu pernah jadi. Saya berjaya maintain seminggu contohnya tak makan malam. Mungkin sebab penat ke baik-baik terus tidur kan. So tak terfikir kan. Jadi bila dia dah tak ada dah penat tu, maksudnya hari-hari biasa ni dia cover balik. So maksudnya lagilah tak elok kesan dia. So walaupun dalam seminggu tu kata okey dari segi makan tu, tapi bila dia datang balik tu dia jadi lagi teruk daripada sebelum ni. So mana kata Cik Zati dah ada pengalaman sebelum ni. Tapi yang tu bukan dirancang lah. Just macam keadaan kan. Keadaan kita memang semua tak dirancang. Tapi sekarang ni Cik Zati datang sesi yang pertama ni, kita dah ada set planning tu untuk dirancang. Betul? So insyaAllah kita akan teruskan sesi yang akan datang. Mungkin saya akan tengok dari segi perkembangan apa semua tu. Cuma Cik Zati dah
letakkan matlamat tadi. Sebab kat sini saya tengok dari segi skor yang tadi yang dibuat soalan yang dijawab semua tu berada di tahap pertimbangan. Maksudnya contemplation lah. Maksud pertimbangan ni mungkin 50-50, 70-30 macam tu kan. Tapi nak menuju ke arah nak jaga kesihatan, tak nak makan malam tu dah ada. So semangat dah ada. Tapi semangat tu kat mana kita tak pasti. Cuma saya di sini nak bantu Cik Zati dari segi nak kuatkan lagi semangat untuk setkan matlamat tersebut menjadi kenyataan. Okey? Boleh So ada apa-apa lagi yang Cik Zati nak ceritakan berkaitan dengan isu lagi? Kiranya maksudnya lepas, maksudnya kira saya balik ni saya kena buat yang tadi tu lah kan. Maksudnya yang saya kata matlamat saya tu untuk minggu ni lah kiranya untuk kurangkan makan tu, maksudnya daripada contoh 5 kali seminggu jadi 3 kali seminggu. Senaman tu sekali seminggu. Macam tu. Itu depend pada Cik Zati lah. Sebab semuanya ada di Cik Zati. Sebab itu kerisauan Cik Zati. Okey, faham So saya di sini nak bantu dari segi Cik Zati supaya dapatkan semangat untuk Cik Zati jadi yang terbaik. Maksudnya dari segi nak ubah tingkah laku tersebut, dari segi orang kata nak memotivatkan diri Cik Zati supaya tak makan malam, supaya kesihatan tu kita ni ialah kesihatan kita tahu Allah bagi. Sakit pun Allah bagi kalau kita yang dalam Muslim lah, dalam Islam ni. Tetapi tanggungjawab kita untuk menjaga diri sendiri. Kalau kata saya cakap Cik Zati nanti balik buat macam ni, buat macam ni, mungkinlah tak buat. Okey, itu atas diri Cik Zati. Sebabnya apa-apa pun saya sebagai kaunselor nak bagi semangat. Semangat tu penting, nak motivatekan diri Cik Zati. Kalau Cik Zati rasa benda tu bagus, insya-Allah dia menjadi amalan pada Cik Zati untuk nanti Cik Zati akan rasa keselesaan tersebut. Cik Zati faham Jangan Cik Zati fikir pula, oh macam ni, kena balik buat macam ni, disuruh buat macam ni. Tak, itu Cik Zati sendiri nak motivatekan diri Cik Zati. Faham So di sini yang saya nampak itulah dari segi Cik Zati nak buat perubahan tersebut. Lagi satu perubahan tingkah laku tu lah, suka makan malam tu. Kan ramai yang suka makan malam, tapi kita ambil satu part masa PKP banyak orang tak lepak malam dah. Tak lepak di mamak siang-siang. So kalau tengok balik kadar peratusan obesiti di negara kita pun banyak. Tetapi ini salah satu yang inisiatif yang kita boleh buat. Tak pergi makan kat mamak pun sama juga. Itu Cik Zati inilah yang matlamat Boleh, insya-Allah saya doakan yang baik-baik. Kita tamatkan sesi pada hari ini. Saya rasa sampai setakat dulu. Terima kasih kerana sudi hadir. Saya doakan yang baik-baik, semoga teruskan dengan